Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pengetahuan pelajar, ini adalah buku teks matematik tingkatan 4. Okey. So dalam buku teks matematik tingkatan 4 ni kita akan belajar beberapa tajuk. Okey. Color dia warna biru, ingat Okey. Okey, kita akan belajar tajuk yang berkaitan dengan, yang pertama sekali berkaitan dengan fungsi dan persamaan kuadratik bab 1. Okey. So dalam bab 1 ni pergi kepada graf fungsi lah. Kita bagi pengenalan ringkas, iaitu okey, tengok contoh dia. Okey, ni tajuk dia Okey, berkaitan dengan graf lah. Sikit sebanyak berkaitan dengan graf. Mungkin pelajar pernah jumpa, perasan tak perasan. Okey, so untuk fungsi dan persamaan kuadratik ni sebenarnya sebenarnya adalah berkaitan dengan berkaitan dengan bila sebut fungsi persamaan kuadratik, maksudnya berkaitan dengan kuasa 2. Okey, kuasa 2 ni contoh A. Ini adalah contoh A, ni adalah contoh kuadratik yang mana X tu kuasa 2. Okey, B bukan. Okey, B bukan. Okey, C. Okey, kita ingat C. C adalah persamaan kuadratik sebab dia ada kuasa 2. Okey, D bukan persamaan kuadratik lah. Okey, E adalah persamaan kuadratik sebab dia ada kuasa 2. F pun adalah persamaan kuadratik sebab ada kuasa 2. Dan G bukan persamaan kuadratik. Okey, tu sikit sebanyak berkaitan dengan ciri kuadratik. Apa dia maksud ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan ni maksudnya tak ada sama dengan. Okey, kalau persamaan dia ada sama dengan. Okey, contoh dia kalau kita tengok, okey, dia ni contoh contoh satu ni, okey, berkaitan dengan ungkapan. Apa ungkapan? Sebab dia tak ada sama dengan. Kalau kita tengok ada sama dengan sini. Okey, A, B, C, D ni semua tak ada sama dengan dia. Jadi dipanggil ungkapan lah. Cuma yang nak kena ungkapan kuadratik adalah hak kuasa 2. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada rangsangan minda 2. Ini contoh dia. Ni panggil perkali. Tengok bawah sekali sini ni. Dalam ungkapan kuadratik, A adalah perkali, yang mana A adalah perkali untuk X kuasa 2. Maksudnya nak cari nilai A adalah hak ada perkali bagi X kuasa 2, iaitu 2 lah sini. Gitu. Macam untuk pergi kepada B. B adalah perkali untuk hak ada X sahaja, iaitu kita tengok. Okey, sini ni dalam kes ni adalah negatif 3. Okey, so nilai B ni adalah negatif 3. Dan nilai C adalah hak pemalas, iaitu tak ada pun boleh ubah, iaitu nilai C ni kalau kita tengok sini adalah C. Satu deh. Okey, tu contoh ungkapan kuadratik. Okey. Seterusnya kita akan belajar tentang bentuk graf kuadratik, bentuk senyum, bentuk masa, koordinat. Okey, lepas tu kita akan belajar kalau A lebih dari kosong, A kecil kurang daripada kosong, apa kesan dia. Okey, seterusnya ni, okey. Okey, tu tentang tajuk 1 lah. Okey, seterusnya kita kepada tajuk yang kedua. Tajuk kedua kita adalah berkaitan dengan so tajuk kedua adalah berkaitan dengan asas nombor. Okey. So dalam tajuk asas nombor ni pelajar akan tengok macam mana kita, apa yang disebut sebagai asas nombor. Okey. Yang pelajar pernah belajar sebelum ni adalah nombor dalam asas 10. Okey. So kita tengok secara ringkas apa itu maksud asas nombor. Okay, cikgu nak pergi asas nombor. Okay, so asas nombor belajar bermula dari asas 2 hingga asas 10 lah. Jadi apa yang pernah belajar daripada tadika ataupun pasti hingga darjah 6 hinggalah tingkatan 4 adalah nombor dalam asas 10. So untuk tingkatan hingga tingkatan 3 lah awak belajar sebelum ni. Okey, so untuk tingkatan 4 akan belajar tentang nombor dalam asas 2 hingga 9. Okey dah. Seterusnya tajuk yang ketiga, bab ketiga adalah penaklukan logik. Okey, penaklukan logik ni lebih kepada kita nak kenal ayat tersebut pernyataan ataupun bukan pernyataan. Contohnya, okey, ayat pernyataan adalah kita jelas, nyata. Okey, 2 tambah 3 sama dengan 10. Okey, jawapan dia salah. Okey, jadi ayat tu nyata salah, maka dikira sebagai pernyataan. Okey, dan kalau 2 tambah 3. Okey, so bila sebut perkataan 2 tambah 3, pelajar tak boleh jawab. Pelajar tak dapat jawab sama ada ayat tersebut adalah benar ataupun palsu, adalah betul ataupun salah. Jadi kat sini pelajar tak boleh sebut ia sebagai ayat pernyataan. Maksudnya jika kata 2 tambah 3 tanpa ada sama dengan berapa-berapa, maksudnya ayat tersebut bukan pernyataan. Seterusnya pergi kepada hujah.
kita akan belajar tentang hujah didaktif, hujah induktif, hujah yang sah dan munasabah. Semua benda tu pelajar akan tengok dalam bab 3 lah, penakkulan logik. Okey. Seterusnya dalam bab 4 akan belajar tentang operasi set, yang mana tajuk ni pelajar dah belajar di tingkatan 2 kata silap cikgu. Okey, yang mana kita ada persilangan set, iaitu unsur-unsur yang sama, berkongsi unsur yang sama. Seterusnya kesatuan set. Kesatuan set adalah sepengang makuk ABC, bentuk dia U, macam U. So bila makuk ABC maksudnya ambil belakang. Kesatuan tu maksudnya persatuan, itu gabungan keseluruhan lah. Okey, seterusnya gabungan operasi set. Okey, dalam tajuk ni, dalam subtitle ni, subtajuk ni kita akan belajar tentang macam mana cara digabungkan, sama ada kita perlu melukis gambar rajah van ataupun kita perlu melorek gambar rajah van mengikut keadaan yang sesuai lah, mengikut kehendak soalan. Okey, itu tajuk bab 4 lah, operasi set. Seterusnya bab kelima adalah rangkaian dalam teori graf, yang mana rangkaian dalam teori graf ni adalah tajuk baru di dalam silibus tingkatan 4, yang mana tajuk ini sebenarnya diperlukan untuk pelajar buat aliran jalan. Contohnya nak buat jalan raya, nak bina jalan raya menghubungkan Kadok dengan Nilampuri, yang mana ada jalan lalu kot jalan besar, ada lalu kot jalan kecil, jalan kampung dan sebagainya lah. Okey, so itu berkaitan dengan rangkaian dalam teori graf. Seterusnya pelajar juga dalam rangkaian teori graf ni, pelajar juga akan belajar tentang jaringan internet, yang mana berpusat pada satu internet awak, maksud telefon awak tu akan berhubung siapa kau pergi ke Mesir pun boleh, ataupun pergi kat mereka pun boleh melalui jaringan rangkaian internet. Okey, so ni kita akan belajar dalam tajuk rangkaian dalam teori graf. So ada graf berpemberat, ada graf tiada pemberat, ada graf mudah dan sebagainya. Itu dalam tajuk bab ke-5 lah. Tajuk itu rangkaian dalam teori graf. Seterusnya bagi bab ke-6, pelajar akan belajar tentang ketaksamaan linear dalam pemboleh ubah. So dalam ketaksamaan linear ni, dia bertukar daripada perkataan persamaan yang mana ada sama dengan, ditukar kepada perkataan ketaksamaan, yang mana kita menggunakan ketaksamaan ni, kita menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil atau sama dengan, berdasarkan perkataan selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya, lebih kecil, lebih besar, minimum, maksimum. Okey, so dalam keadaan tersebut, pelajar juga perlu mahir untuk melukis graf garis lurus dan melorek rantau yang memenuhi kehendak soalan. Okey, ini ada dalam SPM lah. Okey, seterusnya itu adalah bab 6, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah tu maksudnya pemboleh ubah nilai X, A hingga Z, yang mana nilai tersebut berubah-ubah. Sekiranya kita kata, pelajar kata 5 adalah nombor. 5, berapakah 5? Pelajar akan dapat jawab bahawa 5 adalah 5. Tapi kalau kita kata bahawa A, berapakah nilai A? Maka pelajar boleh cakap sama ada 5, negatif 5, 4, 3, 2, 1000, 1 juta dan sebagainya. Maksudnya nilai tersebut huruf tersebut tidak mempunyai nilai, yang mana dia berubah-ubah, boleh berubah-ubah. Sebab tu dikenali sebagai pemboleh ubah. So kita akan belajar dalam bentuk dua pemboleh ubah lah. Okey, tajuk seterusnya adalah tajuk graf gerakan. Okey, bab ke-7 tajuk graf gerakan adalah pelajar akan belajar tentang laju, jarak, masa dan sebagainya, yang mana pelajar boleh aplikasikan tajuk ini dalam kehidupan harian. Contohnya adalah laju pelajar menggunakan naik motor daripada rumah ke sekolah, yang mana cara formula menggunakan formula laju menggunakan jarak yang dibahagi dengan masa, iaitu jarak dari rumah pelajar dan berapa minit masa yang diambil untuk sampai ke sekolah. Okey, jadi kita akan dapat mengira berapakah laju motor yang pelajar gunakan ataupun laju kereta yang pelajar gunakan. Okey, itu dalam tajuk graf gerakan, yang mana ada jarak masa dan satu lagi graf laju masa. Okey, dalam graf laju masa ni, apabila kelajuan motor tersebut dibahagi dengan masa, maka pelajar akan mendapat pecutan, yang mana lajunya bertambah. Maksudnya pelajar daripada 2 km sejam
akan bertambah kepada 3 km, 4 km, 5 km sejam. Maksudnya kelajuan bertambah. Bila kelajuan bertambah, maksudnya itu mempunyai pecutan. Okey, itu dalam tajuk 7. Okey, seterusnya dalam tajuk ke-8 adalah sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, dalam tajuk sukatan serakan data tak terkumpul ni, pelajar akan dapat tahu kaedah menggunakan data-data yang diberikan, mengumpulkan data tersebut untuk mencari sisihan piawai, mean ataupun purata, mencari variance dan sebagainya menggunakan formula-formula yang telah diberikan. So pelajar akan tahu apa dia maksud selang kelas, apa itu maksud kekerapan, apa itu maksud kekerapan longgokan dan sebagainya. Okey, bentuk-bentuk graf, poligon dan sebagainya lah. Itu tajuk ke-8. Seterusnya tajuk ke-9 adalah kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kebarangkalian. Barangkali peristiwa hujan hari ini adalah, tengok, ada dua peristiwa, hujan, panas. Jadi kalau peristiwa hujan adalah satu daripada dua peristiwa, maksud 1/2. Okey, maksudnya kebarangkalian ni adalah kena ambil keseluruhan peristiwa apa yang ada. Peristiwa pelajar di sekolah, ada pelajar baju, peristiwa warna pakaian pelajar ke sekolah, iaitu ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna purple dan ada warna putih. Okey, so ada 4 peristiwa. Jadi kalau kata peristiwa pengawas yang berbaju hijau, maksudnya 1 iaitu yang berwarna hijau, 1/4 warna. Itu contoh kebarangkalian lah. Okey. Seterusnya yang ke-10 adalah matematik pengguna, itu pengurusan kewangan. Yang mana dalam pengurusan kewangan ni kita akan tengok aliran tunai untuk perancangan kewangan pelajar dan tersebut selepas mendapat pendapatan pelajar, dapat income berapa, sama ada gaji ataupun sebarang pekerjaan ataupun sebarang aktiviti yang boleh menghasilkan duit, itulah pendapatan. Okay, so ditolak dengan perbelanjaan kita pada bulan tu berapa, and then kita akan tahu bahawa aliran kita, perbelanjaan tersebut ada tetap, ada perbelanjaan tidak tetap. Okey, so kat situ pelajar akan tengok aliran kita akan jadi negatif ataupun positif. Sekiranya aliran negatif, maka pelajar perlu merancang dengan sebaik mungkinlah penggunaan kewangan. So itu saja berkaitan dengan pengenalan tajuk matematik di tingkatan 4. Wallahu alam. Buku teks, okey, color biru. Okey, ini tajuk. Wallahu alam.